Hari ini kami berdiri untuk mendesak kerajaan bagi memperkenalkan dasar-dasar perlindungan untuk intern di Malaysia. Adalah tidak dapat terima bahawa intern pada masa kini wujud dalam kawasan kelabu atau kelompongan undang-undang yang tidak mendapat sebarang perlindungan daripada Akta Pekerja atau Akta AUKU. Ketidakjelasan ini telah mengakibatkan penindasan intern di Malaysia dan kita tidak boleh membenarkan perkara ini berlaku lagi. Orang muda berdepan dengan kos hidup yang sangat tinggi. Seorang intern bukan sahaja ingin mendapat pengalaman, tapi untuk berkejaya dan juga bekerja untuk majikan mereka. Malangnya pengalaman ini tidak menggantikan wang ringgit yang membayar sewa rumah, yang membayar pengangkutan dan juga makan minum sepanjang mahasiswa itu menjadi intern syarikat. Latihan industri ini adalah satu kerja yang khusus, banyak wajib untuk mahasiswa yang untuk mengambil kursus ini. Adalah kebiasaannya intern mengambilnya selama 3 bulan, tapi banyak yang kena ambil lebih daripada itu. Jadi mahu atau tidak, perlu juga kita menjadi intern walaupun tidak berbayar hanya untuk menjadi seorang graduan. You cannot graduate without passing your internship course. Saya tidak perlu juga sebut sebanyak company di Malaysia tidak membayar intern mereka. Mereka tidak dikenakan sebarang tindakan dan juga tidak memberi sebarang pilihan kepada intern mereka di syarikat. Saya juga tahu ada je sebilang kecil syarikat daripada di Malaysia yang membayar intern. Tapi begitulah, hanya kecil saja yang syarikat di Malaysia membayar intern mereka. Banyak juga syarikat ini tertumpu di Kuala Lumpur saja. Kita tak terfikir intern yang terpaksa travel from Terengganu, travel from Sabah dan Sarawak dan juga Johor Bahru. Banyak lagi ketinggalan daripada area ni. Mahasiswa juga mana semua mampu yang tinggal di Kuala Lumpur, banyak yang tak mampu tinggal dengan kos hari hidup yang tinggi di Kuala Lumpur. Dan juga perlindungan intern ini di dunia bukan perkara yang baru. Banyak negara yang telah mengimplementasikan dasar-dasar yang memperkenalkan perlindungan intern. Tugas dan tanggungjawab Kementerian Sumber Manusia ini adalah besar. Saya faham jika banyak usaha tertumpu kepada pekerja di seluruh negara. Tapi saya berharap dan saya menggesa YB Steven Sim untuk beri perhatian yang sewajarnya kepada intern, kerana intern bukan buruh percuma. Kalau YB Menteri, kalau YB Steven Sim mahu jumpa di universiti, kami aturkan. Kalau dia nak jumpa di luar universiti, kami pun akan sanggup datang. Dan jika mahu bertemu di parlimen, kami boleh singgah. Kami juga akan menyampaikan tindakan-tindakan kami yang akan dibuat selepas penyerahan memo ini. Pertama, kami merancang untuk menubuhkan sebuah sekretariat untuk memperjuangkan isu ini melampaui latar belakang universiti dan juga afiliasi politik. Kedua, kami bertujuan untuk mengadakan perbincangan yang bermakna dengan beberapa perbadanan kementerian. Dan terakhir, kami ingin mendesak sebanyak mungkin ahli parlimen, sebanyak mungkin MP untuk membincangkan isu ini kepada terhadap isu intern di dalam sesi parlimen yang akan datang pada bulan Februari ini. This is a very systemic issue and it's not a new issue. It has been happening for a few decades dan saya tahu masalah ini tidak boleh selesai dalam seminggu dua, dan kita akan sama-sama usahakan sekarang. Tapi mahasiswa, saya berharap semua mahasiswa di sini dan juga di luar bersama-sama kerana kita rasa beban dan juga masalah yang berlaku ini. Oleh itu, mahasiswa menuntut 3 perkara. Nombor 1, pemberian bayaran allowance yang bermaruah bagi pelajar latihan industri. Kami mendesak agar kerajaan mewajibkan syarikat-syarikat agar menyediakan allowance yang adil dan bermaruah kepada pelajar yang menjalani latihan industri. Allowance bermaruah adalah allowance yang mencukupi bagi menampung kos kehidupan seharian yang akan diadakan oleh pelajar, misalnya kos pengangkutan, penyewaan rumah, kos makanan dan lain-lain. Insentif ini adalah sangat penting kerana kos sara hidup semakin meningkat secara mendadak. Dengan adanya allowance bermaruah, pelajar yang kurang berkemampuan dapat menjalankan latihan industri tanpa perlu terbeban dengan kekangan kewangan. Nombor 2, memperkenalkan polisi baru untuk menjaga kebajikan pelajar latihan industri. Kami menyuruh kerajaan untuk memperkenalkan polisi baru yang dapat melindungi kebajikan pelajar, termasuklah aspek keadilan, keselamatan dan kesihatan. Pembentukan polisi dapat dilakukan melalui pengobalan akta untuk melindungi kebajikan pelajar latihan industri ataupun menambah pelajar latihan industri juga sebagai pekerja di dalam Akta Pekerja 1955. Ini juga dapat memastikan kebajikan pelajar latihan industri ini tidak diabaikan jika adanya akta yang berkuat kuasa untuk dipakai sebagai rujukan pada masa yang akan datang. Nombor 3,
menghapuskan yuran universiti yang tidak relevan bagi pelajar latihan industri. Kami juga mendesak agar yuran yang tidak relevan dapat dihapuskan untuk mengurangkan beban kewangan pelajar. Penghapusan yuran yang tidak relevan juga termasuk yuran-yuran seperti yuran sumber atau resource fee. Ini merupakan yuran harus dibayar pelajar semasa belajar di kampus dan menggunakan kemudahan universiti. Ini merupakan yuran yang tidak relevan kerana pelajar latihan industri tidak menghadiri di kelas di kampus pun. Jika yuran ini tidak dihapuskan, ia akan membebankan pelajar. Yuran ini bukan sahaja mahal tetapi tidak mempunyai keperluan untuk pelajar yang tidak berada di kampus dan tidak menghadiri kelas secara langsung. Mahasiswa bukan buruh paksa. Kami faham niat internship tu untuk belajar. Tapi kalau kita lihat pada keadaan sebenar, mahasiswa yang intern tu akan diberi tugas ibarat staf sebenar. Kerja macam staf, tapi gaji macam buruh haram. Inilah hakikat yang kami harus terima jika kita tiada garis panduan untuk job scope dan allowance intern. Mahasiswa juga adalah manusia. Mahasiswa juga makan sebagaimana manusia yang lain. Mahasiswa juga minum sebagaimana insan-insan yang lain. Dan mahasiswa juga adalah mereka yang ada yang berhutang bagi mendapatkan kelangsungan hidup, duit untuk membayar gaji yuran SEM dan sebagainya. Dalam masa yang sama, ada kalangan mahasiswa yang yatim ataupun yatim piatu, menyebabkan mereka adalah tonggak utama kepada sebuah keluarga bagi menjamin kehidupan mereka. Dan mereka juga adalah tonggak utama keluarga bagi menjaga ibu bapa mereka, ayah mereka sekiranya dah meninggal, dan juga adik-adik di bawah mereka. Maka dengan keadaan begitu, apa lagi alasan di pihak kerajaan, agensi kerajaan dan juga syarikat-syarikat untuk memberikan hak yang sama sebagaimana maksud yang lain? Baik, Datuk Jang, kami berkumpul pada pagi ini di hadapan bangunan Menteri Sumber Manusia bukanlah untuk mencetuskan sebarang provokasi kepada mana-mana pihak. Kami berkumpul pada pagi ini adalah untuk memperjuangkan dan membela hak mahasiswa dan mahasiswi, terutama sekali buat mereka yang bakal menjalani program latihan internship atau latihan industri. Kami cakna dan maklum tentang pengumuman bayaran allowance yang telah diumumkan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim pada bulan Julai tahun lalu. Namun persoalan saya, apakah keterjaminan yang kenyataan beliau akan dilaksanakan secara menyeluruh di seluruh Malaysia? Hingga kini, tidak wujudnya sebarang polisi atau dasar yang boleh dijadikan sebagai rujukan atau panduan buat pelaksanaan inisiatif bayaran allowance RM800 seperti yang telah dijanjikan oleh PMX.